Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-fadhil tuan-tuan imam, bagi pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, yang ada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini. Kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah. Dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dikurniakan kesihatan, dikurniakan kekuatan, dikurniakan kemampuan, kemudahan, keamanan, ketenteraman, kebahagiaan, ya. Dan alhamdulillah paling utama sekali tuan-tuan, bila mana Allah SWT berikan kepada kita kesungguhan, yang mana dengan 1001 dugaan dan juga rintangan, kerana ada kesungguhan kita sanggup tuan-tuan meninggalkan segala urusan duniawi untuk sama-sama kita datang ke masjid pada waktu ini, saat ini, ketika ini, untuk sama-sama kita mengimarahkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan solat berjamaah. Dan dengan kelapangan masa yang kita ada, kita duduk seketika dalam halaqah ilmu antara maghrib dan juga isyak. Seperti mana biasa kuliah mingguan kita membincangkan persoalan halal dan juga haram dalam kehidupan umum seorang muslim, yang merupakan satu perbincangan yang memberi kepada kita gambaran tentang bagaimanakah dia yang dikatakan amalan-amalan ahli syurga dan juga amalan-amalan ahli neraka, yang sudah barang tentu mereka manusia yang mengamalkan ataupun mencari yang halal, mencari perkara yang halal ataupun benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti dia mencari jalan-jalan ke syurga, manakala manusia yang mencari perkara yang haram atau melakukan perbuatan yang haram, dia telah memilih jalan-jalan untuk ke neraka. Wa'iyadzubillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, untuk halaqah kali ini dalam keadaan kita diuji, masih lagi dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak ini. Namun kita meneruskan kuliah kita tuan-tuan seperti mana biasa, tetapi dengan menitik beratkan kepada pematuhan SOP tuan-tuan, ya. Jadi jangan kita ambil mudah, kerana dalam keadaan ini kita tidak tahu tuan-tuan siapa ataupun di mana atau bagaimana tuan-tuan, ya. Wabak ini boleh jadi merebak di kalangan di persekitaran kita. Justru itu marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama kita mengamalkan ataupun mematuhi SOP ditetapkan, ya, seperti mana yang kita sedia maklum. Sebut SOP ni tuan-tuan dah setahun lebih dah, kita lebih kurang setahun lah, ya. Kita dah bergerumang dengan perkataan ini, SOP tuan-tuan. Namun kita bimbang kok dah bila jadi setahun ini kita ambil mudah, sedangkan keadaan yang berlaku di luar sana menggambarkan kepada kita bahawasanya penularan wabak ini masih lagi belum berjaya kita putuskan. Dan alhamdulillah bila kita lihat warga masjid ataupun
jemaah masjid antara golongan yang paling mematuhi SOP setakat ini tuan-tuan. Bukan tempat lain tak ada SOP, tempat lain ada juga SOP, tapi kadang-kadang pematuhan itu tidak seperti mana maksimumnya dilakukan oleh para jemaah masjid. Justru itu alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istiqamah kita ini kita berjaya tuan-tuan mengekang penularan wabak ini daripada menular dalam kalangan masyarakat kita ataupun paling utama sekali di kawasan kita tuan-tuan, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita dalam 2 minggu lepas berkenaan dengan riba, ya, dan hikmah diharamkan riba itu. Dan pada hari ini kita sambung tajuk pemakan riba dan juga kerani. Disebut kerani ini bukan mesti dia kerja sebagai kerani, maknanya orang yang berkait rapat dengan kerja-kerja, merekodkan dan sebagainya dalam urusan yang berlandaskan ataupun berkaitan rapat dengan riba. Baik, pemakan riba iaitu tuan punya wang yang memberi hutang kepada penghutang, kemudian meletakkan syarat bayaran mestilah lebih daripada pinjaman asal hutang itu. Orang ini dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian manusia tanpa syak dan ragu lagi. Tak ada khilaf dah tuan-tuan. Orang yang ataupun yang memberi hutang, bila mana dia letakkan syarat bayaran mesti lebih daripada pinjaman asal hutang itu, golongan ini dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada syak dan ragu-ragu lagi. Ini jelas. Namun begitu, Islam yang menetapkan pengharaman riba dalam agamanya tidak hanya membataskan jenayah itu kepada penerima riba ataupun orang yang mengamalkan muamalah riba itu, malah Islam menyamakan sekali dalam dosanya orang-orang yang memberikan riba itu, iaitu orang yang meminjam dengan membayar bunganya, termasuk pencatat akad riba itu, dan 2 orang penyaksinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmizi, dan beliau mensahihkannya, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibn Majah. La'anallahu, Nabi SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah Subhanahu Wa Taala melaknati si pemakan riba, orang yang memberikan riba, 2 orang saksi dan juga pencatatnya, tukang tulis, ya, yang merekodkan lah, kita bahasa kita tuan-tuan, yang merekodkan muamalah yang berkaitan dengan riba ini. Tetapi dalam hal dan keadaan yang darurat yang tidak dapat dihindari sehingga ianya terpaksa bersetuju untuk membayar bunga dalam pinjaman yang diambilnya, maka dosanya dalam hal seperti ini hanya ditanggung oleh si pemakan riba itu seorang diri. Maknanya kalau satu orang yang hidupnya terpaksa tuan-tuan, kalau tidak dengan dia mengambil satu pinjaman itu, dia akan memudaratkan diri dia, ahli keluarganya dan seumpamanya tuan-tuan, maknanya di dalam itu ada mudarat akan tertimpa padanya, maka dia terpaksa bermuamalah dengan muamalah riba. Maka dalam perkara ini dosa itu ditanggung oleh orang yang mengenakan riba kepada dia, sedang dia itu tidak dikenakan dosanya kerana dia dalam keadaan seorang yang terpaksa. Tuan-tuan, dia beza terpaksa dan juga memilih jalan dengan sengaja. Yang terpaksa ini maknanya dia tak ada ikhtiar lain dah. Kalau tidak kerana itu, maka dia akan mudarat kepada diri dia, ya. Maka orang ini tidak tertakluk padanya dosa tersebut, melainkan orang yang mengenakan riba kepadanya sahaja yang akan menanggung dosa itu. Jadi keadaan darurat ini tuan-tuan, mempunyai beberapa keadaan, ya. Kalau dilihat di antara beberapa fatwa berkenaan dengan isu riba ini, antaranya Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, ya, mantan Syekh Al-Azhar, antara lain berkata, tidak harus bagi orang Islam berinteraksi dengan sistem ribawi kerana dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan hartanya, dari mana dia dapat dan ke mana dibelanjakannya. Dalam ini disebut dalam hadis secara jelas tuan-tuan, Nabi SAW beritahu,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan berganjak kedua kaki seorang hamba itu pada hari kiamat, hatta yus'al, sehinggalah dia ditanya, disoal, an umrihi fima afnah, pada umurnya pada apa dihabiskan, wa an ilmihi fima amila fih, tentang ilmunya pada apa diamalkan, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina tasabahu, daripada mana dia dapat hartanya itu, wa fima anfaqahu, dan pada apa dia belanjakan, dia infak atau dia nafkahkan hartanya itu. Jadi dalam perkara ini, kata Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq, dia kata apa? Perkara ini tidak harus bagi seorang Islam berinteraksi ataupun berkecimpung dalam sistem ribawi, kerana dia kelak dia pasti bakal ditanya tentang hartanya. Jadi ini disebut dalam fatwa Mesir pada tahun 1980, pada 29 Disember 1980. Kemudian Syekh Allamah Ahmad Haridi antara lain berkata, kami segera memberi peringatan supaya jangan menyimpan wang pada bank-bank yang asing yang ada unsur ribawi, sebaliknya hendaklah menyimpan dalam bank-bank Islam. Ini fatwa pada 2 Julai 1969. Lama dah fatwa ini tuan-tuan, tahun 69 ya. Syekh Abdul Majid Salim, mantan Syekh Al-Azhar antara lain berkata, tidak harus mengembangkan harta anak yatim dengan cara menyimpan di bank-bank yang melaksanakan sistem riba. Fatwa tahun 1945 ya. Syekh Abdul Majid Salim, sekali lagi, mantan Syekh Al-Azhar antara lain berkata, tidak harus mengambil faedah daripada harta yang disimpan dalam bank adanya unsur riba. Begitu juga tiada harus mengambilnya dengan qasad bersedekah duit riba itu kerana umum ayat dan hadis. Maknanya setengah orang tu tak apalah kau nyimpan duit dalam bank yang berasaskan riba ini, tak apa, duit besok kau sedekah lah pada orang yang memerlukan, dengan qasad, maknanya dia niat begitu. Yang ini pun tidak diharuskan, sebab benda itu jelas tuan-tuan ya. Benda itu telah jelas tentang pengharamannya. Bahkan seperti mana yang kita dah bincang pada awal hari itu, tentang bagaimana golongan pengamal riba ini diperangi. Bila sebut diperangi, dia bukan satu golongan yang boleh dipandang mudah ataupun kita pandang biasa sahaja. Kemudian antaranya Syekh Hasan Ma'mun, mantan Syekh Al-Azhar juga antara lain berkata, faedah yang diberi daripada harta yang disimpan pada bank-bank hukumnya haram dan termasuk dalam jenis riba yang tidak harus padanya syarat mengambilnya. Fatwa tahun 60 tuan-tuan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan mufti besar Arab Saudi, antara lain mengatakan, tidak harus menyimpan dalam bank kerana mengambil faedah dan pinjaman dengan faedah, kerana semua membawa kepada riba yang nyata, dan tidak menjadi kesalahan menyimpan duit dalam bank seperti Ar-Rajhi. Ar-Rajhi ini bank Arab ya tuan-tuan. Di Kuantan kita pun ada ya. Kalau kita tengok dia punya asal pemilik bank Ar-Rajhi ini seorang multi billionaire lah tuan-tuan ya. Tapi dia hidup dalam keadaan serba sederhana sahaja. Dia menginfakkan banyak harta dia, tapi bank dia berjalan tuan-tuan ya. Pada dia harta ni tak ada benda dah dia nak cari ya. Kemudian antaranya bank As-Subai, ini antara bank-bank yang tiada unsur riba ya. Adapun bank-bank riba tidak harus menyimpannya kecuali darurat ya. Maknanya kalau tak ada pilihan lain, dah memang itulah kita punya yang ada di tempat kita. Nak nyimpan di rumah lama kerang, bimbang pula tuan-tuan, takut hilang atau dicuri dan sebagainya. Maka di bank ini dia ada jaminan dia ya. Untuk sekiranya deposit kita itu berlaku apa-apa, maknanya ada jaminan di situ. Maka kalau sekiranya tidak ada pilihan. Tapi sekarang tuan-tuan, kita bercakap tentang isu hukum. Pada hari ini kita tidak ada masalah dah tentang isu perbankan Islam ya. Boleh dikatakan negara kita, rasanya tidak saya, semua ya, bank-bank yang ada di negara kita ini telah membuka kaunter perbankan Islam. Pada dasarnya tak ada isu dah kita nak cari tuan-tuan. Ini nak cerita dari sudut andai kata berlaku dalam situasi tidak ada pilihan ya. Baik. Kemudian bekerja sebagai accountant, ini cerita tuan-tuan ya, di syarikat perniagaan yang ada unsur riba.
dan tidak harus kerana tolong menolong dan membantu dalam sistem ribawi yang membawa kepada dosa dan juga perseteruan. Seterusnya, pinjaman yang membawa kepada manfaat boleh dianggap sebagai riba dan tidak harus. Ini telah difatwakan oleh ramai di kalangan sahabat Nabi SAW dan telah berijma' oleh ulama. Yang ke-8, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, anggota Majlis Ulama Arab Saudi, antara lain menyebut tidak harus menukar emas yang buruk dengan emas yang baik jika wujudnya perbezaan timbangan dan nilai. Ini berdasarkan kepada jenis bahan ribawi, sebab emas sama dengan emas. Ini tuan-tuan kena faham betul-betul, ya. Proses trade in emas, tuan-tuan, ya. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Maklumlah, ni pattern lama, design lama, ya. Jadi cadang kita nak trade in untuk ambil design yang baru. Dalam konteks ini, tuan-tuan, trade in tidak salah, tetapi dia punya disebut sebagai transaksi itu yang boleh menjadikan dia sama ada berkait rapat dengan riba, ataupun terpalit dengan riba, ataupun tidak terpalit dengan riba. Jadi kaedahnya macam mana yang telah digariskan oleh syarak bagi menghalalkan kaedah untuk trade in emas ni, tuan-tuan, ya. Mungkin kita tak jelaskan, muslimah kita lah, tuan-tuan, ya. Iaitu caranya yang dikatakan riba itu ialah kita contohnya emas yang lama lah, tuan-tuan, gelang, kita pun trade in pada kedai pun pasal ni harga trade in dia tidak akan sama dengan harga belian, harga semasa dia lain. Harga kita tolak ke dia dengan harga dia tolak ke kita. Jadi andai kata contohnya emas yang sama timbangannya, kedua-duanya adalah emas, tetapi satu trade in, satu dia yang kita jual pada dia, yang satu lagi dia jual kepada kita. Yang kita jual kepada dia, kepada kedai lah, katakan, tuan-tuan, ini kena faham betul. Jadi katakan dia kata, dia tiba-tiba setelah tahu ni yang trade in, dia ambil dalam RM2,000, beratnya sama lah, tuan-tuan, ya. Kemudian kita cadang nak ambil model yang baru. Daripada trade in tadi kita kira nak tukar terus, nak ambil pada model yang baru dengan nilai yang kurang lebih pun dalam 2,000, 2,100 begitu, ataupun 2,500 lah, model baru, ya, design baru. Yang baru ni harganya 2,500. Jadi pada dasarnya biasanya kita akan tambah RM500 sahaja, sebab tadi dah 2,000. Itu biasa berlaku dalam buat muamalah. Sebab apa? Jadi yang paling mudah dalam masyarakat kita, kaedah ini yang disebut sebagai berlaku padanya riba. Kita tak nampak, tuan-tuan, ya? Tapi pada asasnya sebab emas bersama dengan emas. Barangkali boleh jadi emas itu sama-sama yang tadi berat, katakan dia saya tak tahu berapa harga sekarang, tuan. Katakan 10 gram lah, ya. 1 gram ada 200 lebih, ya. RM260, tuan-tuan, 1 gram. 10 gram RM2,600. Yang tadi 10 gram, yang ni 10 gram juga. Sama-sama tukar. Tapi satu trade in, satu kita ambil baru. Tapi harganya berbeza. Maka di situlah dia katakan sebagai riba. Sepatutnya pada dasarnya dengan berat yang sama, emas yang sama, sepatutnya tidak boleh ada perbezaan. Jadi bagaimana cara syarak meletakkan kaedah untuk kita tukaran emas bersama dengan emas supaya tidak terpalit padanya unsur riba? Iaitu dengan cara kita trade in emas yang design lama tadi kepada kedai, dan pihak kedai dia memulangkan berapa harga belian dia kepada kita tadi. Katakan dia kata kami boleh ambil dengan harga 2,100, dan dia mesti serah kepada kita duit 2,100 dulu. Dia serah kepada kita 2,100, maknanya kita telah berlaku satu bentuk penjualan. Kita jual saja pada dia. Dia beli emas kita dengan harga 2,100, okey, kita terima. Kemudian kita membuat pilihan manakah emas yang kita nak beli dalam apa yang ditunjuk tadi. Katakan kita nak yang tu 2,500 harga. Jadi kita pun dengan duit 2,100 tadi, kita tambah lagi 400, kita pun membeli emas yang design baru. Maka yang ini barulah dia terlepas daripada terpalit daripadanya unsur riba. Nampak macam tak ada apa-apa sangat, tuan-tuan, tapi kerana satu situasi dia tak serah duit, terus trade in, tukar tu, yang kita hanya top up lagi 400. Nampak macam sama, tuan-tuan, tetapi pada dasarnya dia bukan satu bentuk jual beli, tapi dia adalah pertukaran emas dengan emas. Yang ini dikata dhahab bidhahab, emas dengan emas, berlaku padanya riba tadi, tuan-tuan.
Sebab tu benda ni, kaedah ni fiqh meletakkan cara nak menyelesaikan isu ini ialah dengan cara tadi, kita talak. Dan tuan-tuan, alhamdulillah kita tengok banyak kedai-kedai emas yang diuruskan oleh orang Islam kita, dia mengenalkan kaedah ini tuan-tuan. Mana dia pulang balik duit kita, kalau dia kata dia boleh ambil 2,100, dia pulang ini cek duit 2,100. Tadi kami beli emas encik tadi dengan harga ini. Kemudian kita buat pilihan, jadi kita nak beli harga 2,500, kita pun ambil 2,100 tadi, dengan duit tu dah jadi milik penuh kita. Tadi dia duduk atas angin, atas angka saja. Yang atas angka tu yang dikatakan berlaku padanya terpalit dalam bentuk unsur riba tadi. Nampak? Sama juga tuan-tuan dalam kalau tuan-tuan kad kredit konvensional dengan kad kredit Islam, Islamik, itu nampak sama je. Kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi olahan di sebalik tabir itu ada bezanya. Biasa kad kredit Islam ni dia ada cagaran dia dengan bentuk pinjaman qard tadi, berbanding dengan kad kredit konvensional ni dia tak ada apa-apa, terus je. Esok nanti dia akan cas, bila tuan-tuan guna ada cas yang dikenakan. Jadi cas ni dan jadi sepatutnya jumlah itu jumlah tak bergerak tuan-tuan ya. Jadi emas tadi, cara untuk menentukan syarak bagaimana tuan-tuan ialah dengan cara ambil dulu berapa nilai tadi, saya minta duit tu dulu, dan saya beli, saya jual dulu, kemudian dapat duit tadi, kita pilihlah buat mana kita membuat satu pembelian baru, bukan tukar emas dengan emas. Itu maksud kita. Bila pembelian baru, maka hukumnya halal. Pembelian baru. Jadi beza letak sini terus. Nampak berlaku pertukaran emas dengan emas. Ini pada fuqaha untuk menjelaskan kaedah bagaimana yang dikatakan sistem trade-in emas itu. Walaupun nampak seakan-akan macam tak ada beza, tapi tuan-tuan, benda itu, transaksi itu yang membezakan hukum. Yang membezakan hukum halal ataupun haram. Baik. Jadi ini yang disebut tadi, tidak harus menukar emas yang buruk dengan emas yang baik jika wujudnya perbezaan timbangan dan nilai. Ini berdasarkan kepada jenis bahan ribawi. Kerana emas sama dengan emas, dia adalah termasuk dalam bahan ribawi. Syekh Atiyah Saqar, pengurusi ulama Al-Azhar, antara lain berkata, maklum bahawa riba adalah haram dan dosa besar. Ianya lebih sabit pengharamannya dengan nas Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah dan juga Ijma'. Dan setiap yang membawa kepada yang haram serta membantunya, maka hukumnya adalah haram. Fatwa pada tahun 1997. Dan ini dia sebahagian daripada pendapat ulama berkenaan dengan riba yang jelas menunjukkan hukumnya haram. Justru amat wajarlah kita hindari. Apabila keadaan darurat itu yang dibenarkan oleh syarak untuk bermuamalah dengan muamalah riba tadi, iaitu apabila di sana ada satu darurat yang hakiki. Ini cerita tuan-tuan, yang dikatakan apakah yang dimaksudkan dengan darurat yang dibenarkan tuan-tuan. Apabila di sana ada satu darurat yang hakiki pada diri si peminjam, bukan hanya kerana ingin memperluas dalam keperluan yang wajib ataupun yang hanya untuk menyenangkan diri, sebab darurat itu bermaksud suatu keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Maknanya bukan untuk menyenangkan diri dia, untuk dia bermewah-mewahan dan sebagainya, tak. Tetapi yang dimaksudkan darurat itu ialah untuk, iaitu untuk suatu situasi yang tidak dapat dielakkan lagi. Dia terpaksa. Namanya muttarrun, orang yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Tuan-tuan, macam situasi kita sekarang ni. Kita katakan, bukan kita tak nak semayang rapat-rapat tuan-tuan. Teringinnya lah sangat kita nak semayang seperti mana macam biasa tuan-tuan. Tapi situasi sekarang, bila mana dia berkait rapat dengan satu wabak, tambahan pula wabak itu dalam keadaan kita pun tidak tahu siapakah yang pembawa, atau boleh jadi di kalangan kita ni ada. Maka mengikut pakar kesihatan perubatan mengatakan dengan jarak yang kita buat pada hari ini boleh menghalang kita daripada menjangkiti ataupun dijangkiti daripada wabak tersebut. Begitu juga dengan pemakaian penutup muka begini tuan-tuan, boleh mengelak kita daripada itu. Maka ketika itu tertuntut kepada kita untuk situasi yang kita berlaku sekarang. Kita memanglah kalau ikut sunnahnya, memang kita nak semayang apa-apa, itu yang paling afdalnya tuan-tuan. Namun begitu, kita masih lagi solat dalam saf. Dalam saf yang kita buat ni, saf dia mana
yang menjadi keutamaan dalam solat paling utama sekali, saf itu lurus. Sebab tu tuan-tuan kena jaga bila tuan-tuan bentang sejadah tu, pastikan kita dah ada line tu. Ni line yang kita duduk ni, ya. Duduk maknanya kita berdiri di atas line ini. Jangan kita berdiri di atas sejadah yang kita bentang, boleh jadi ter ke depan, boleh jadi ter ke belakang. Jadi bentang sejadah tu biar pastikan betul-betul sejadah kita itu, dan bila mana sebelum mendirikan solat, dan menjadi satu perkara sunnah kepada imam untuk memperingatkan makmum, untuk meluruskan saf walaupun kita tidak dapat pada hari ini, ya. Jadi memang itu satu sunnah. Nabi kata apa? Sawu sufuf, luruskan saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis solat. Kerana sesungguhnya lurus saf itu salah satu daripada syarat kesempurnaan solat. Jadi kita luruskan. Ini kena perhati betul-betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita bentang sejadah tu, kadang-kadang kita perhati tuan-tuan, ada yang setengah tu ke depan, belakang. Dia beza, kalau kita duduk rapat-rapat tu nampak sikit lurusnya tu. Tapi bila dah berjalan ni kita bimbang, ya. Bimbang, takut menjadi saf yang tidak lurus, yang wijaj, yang bengkang-bengkok tuan-tuan. Termasuk juga pada jemaah yang menggunakan tempat duduk kursi, ya. Kalau dia solat memang daripada mulanya duduk, ini kena betul tuan-tuan, ya. Daripada mulanya duduk, maka kaki kursi itu mesti duduk atas saf. Kaki kursi itu maknanya dia terus daripada mulanya terus Allahu Akbar. Tapi kalau dia solat, dia mampu berdiri, cuma dia tak boleh nak sujud dan sebagainya, berdirinya itu kena duduk dalam saf. Itu yang sepatutnya. Bukan kaki dia tu, kaki kursi tu yang dikira saf. Ini kena jelas betul-betul tuan-tuan. Sebab tu solat duduk ni, orang yang tak mampu berdiri je. Dia tak mampu berdiri, barulah dia boleh duduk sepenuhnya atas kursi. Tapi selagi mana dia mampu berdiri, itu ada satu tuntutan, kewajipan bagi solat fardu. Solat sunat tak apa tuan-tuan, nak duduk pada mula pun tak ada masalah. Nabi kata apa? Salatul qaimi, sembahyang orang, salatul qaidi, sembahyang orang yang duduk itu nisfa salatul qaimi. Dia dapat pahala separuh daripada pahala orang sembahyang berdiri tuan-tuan. Itu bagi solat sunat. Bagi solat fardu seboleh mungkin berdiri dulu. Jangan cepat sangat. Dia nampak dia bawa kursi tu boleh berdiri, ya. Tiba-tiba letak kursi, duduk terus. Dia kena berdiri dulu tuan-tuan. Melainkan memang dia tak boleh berdiri lama. Mula-mula dia berdiri, lepas tu kan dia tak boleh duduk. Dia tak boleh berdiri dan dia kena duduk. Itu harus. Ini kena betul-betul tuan-tuan, ya. Dalam bab solat atas kursi, ya, kadang-kadang setengah jemaah kita dia kurang jelas, ya. Tentang berkenaan dengan solat di atas kursi, ya. Jadi dia ada dua situasi. Kaki kursi di atas saf bagi orang yang duduk sepanjang solatnya, dan kaki dia berada di atas saf bagi orang yang boleh berdiri. Ini kena dipaham betul-betul. Sebab bila kalau dia berdiri, dia akan ke depan dari saf, mana dia telah keluar daripada saf. Itu yang silapnya, ya, kena faham betul-betul, ya. Baik. Faham ke tak ni, ya? Maksud saf tadi. Sebab saf itu satu tuntutan. Rapat ni adalah satu sunnah yang dianjurkan, ya, walaupun sebagai ulama mewajibkannya, tapi jumhur mengatakan bahawa sunnah tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita rapat-rapat. Tapi dalam situasi sekarang ni tidak mengizinkan. Kita hilang satu sunnah, tapi solat berjamaah kita masih lagi kita dirikan bersama. Alhamdulillah tuan-tuan, ya. Dengar azan kita masih lagi dapat sunnahnya itu, ya. Menjawab azan kita dapat lagi apa yang ada pada solat berjamaah atau solat di masjid ini. Daripada disebabkan kita sembahyang rapat tuan-tuan, sebabkan akhir itu berlaku jangkitan, masjid terpaksa ditutup, langsung kita tak dapat, ya. Nak dengar nak duduk menunggu antara azan tak dapat pahala juga. Solat berjamaah pun tak dapat pahala tuan-tuan, sebab masjid ditutup disebabkan oleh apa? Kedegilan kita tadi, kerana hanya nak memperjuangkan satu sunnah sehingga kita terlepas sunnah-sunnah yang lain. Ini kena jaga betul-betul, ya. Ini kadang-kadang kita jaga tuan-tuan, di luar sana ada orang duk bising lagi tentang dia rela tak pergi masjid sebab sembahyang tak rapat, kata dia. Ni kata apa yang tak mampu kita buat semua, jangan kita tinggal semua. Kita mungkin rugi satu saf, satu sunnah tadi tak dapat sembahyang berapat, tapi kita masih lagi dapat pahala solat berjamaah, ya. Kita masih lagi dapat pahala tunggu antara azan, menjawab azan, ya. Duduk iktikaf dalam masjid sebab masjid dibenarkan buka,
Daripada kita berdegil nak sembahyang rapat juga, akhirnya dijangkiti wabak contohnya, wala'udzubillah. Akhirnya tuan-tuan apa yang berlaku? Ialah masjid terpaksa ditutup. Akhirnya kita terlepas daripada sunnah mendirikan solat berjamaah di masjid. Ini kita rugi tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab darurat itu bermaksud satu keadaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Ini maksudnya darurat. Kalau tidak, ianya akan membawa kepada kebinasaan diri, seperti tidak adanya makanan untuk dimakan, atau pakaian yang boleh dipakai, ataupun ubat-ubatan untuk merawat penyakit ini yang mesti dicari. Ini mana kata yang dikatakan sebagai darurat yang dibenarkan, tuan-tuan. Yang kedua, keringanan yang dibolehkan ini hanyalah sekadar untuk menutup keperluan diri, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, mentang-mentang dia dia nak buat satu pinjaman, dan pinjaman itu berasaskan riba, bukan sekadar untuk melepaskan diri daripada ancaman tak cukup makan dan sebagainya, tapi di sebaliknya anak-anak buat pinjam besar terus lah kata dia, ya. Dia berdaya terus banyak-banyak, tuan-tuan. Ini tak betul, ya. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat ini hanya dibenarkan sekadar yang diperlukan sahaja. Macam tuan-tuan, kita pernah bincang tajuk awal-awal dulu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi bagaimana dikatakan sebagai darurat ini hanya diperlukan sekadar yang diperlukan saja. Kita jatuh di sebuah pulau contohnya, kisahlah tuan-tuan, bot kita terdampar di sebuah pulau. Atas pulau tu tak ada haiwan lain, makanan lain tak ada, melainkan ada khinzir saja. Contoh terkena, ya. Dan pulau itu dikenali sebagai nama Pulau Babi, contoh dah, tuan-tuan, ya. Kalau siapa orang tu duduk tengah laut tu, jarang orang, mungkin ada tak jumpa siapa-siapa, tuan. Tapi kalau tak makan, nangkap ikan pun tak ada apa-apa peralatan, yang ada khinzir tadi, kita tidak sewenang-wenangnya dibenarkan buat BBQ, ya. Babi golek, ya. Malam ni makan itu, malam ni golek, malam besok buat. Tak boleh, tuan-tuan. Sekadar makan tu untuk melepaskan dirinya daripada ancaman maut sahaja, sikit saja. Itu pun sekiranya masih lagi dia rela, tuan-tuan. Kerana ketika itu darurat tubihul ma'dhurah. Darurat mengharuskan sesuatu perkara yang mahdzur. Mahdzur ni yang dilarang. Ini kena jelas. Jangan sewenang-wenangnya pula, oh sedap juga rupanya, ndaklah ni, patutlah kita buat itu, ya. Ini tak boleh, tak dibenarkan, ya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi keringanan ini dibolehkan hanya sekadar untuk menutup keperluan diri dan tidak boleh lebih daripada itu. Tegasnya, apabila dia hanya memerlukan RM9 misalnya, tidaklah boleh dia meminjam hingga kepada RM10. Kalau dia perlu RM9 je dia boleh pinjam, walaupun terpaksa muamalah riba. Awak pinjam RM9, awak kena pulang RM12 kata dia. RM9 saja. Jangan kata alang-alang pinjam bagilah RM20. Itu dah lebih daripada apa yang diperlukan tadi. Maka dia tidak layak untuk mendapat hak keringanan ataupun kelonggaran tadi. Wallahu alam, tuan-tuan, cukup sekadar itu. InsyaAllah pada halaqah yang akan datang kita sambung lagi antara keharusan ataupun darurat yang mempunyai beberapa keadaan yang dibenarkan oleh syarak untuk kita, ya, mengambil apa yang disebut sebagai darurat tadi. Cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang daif, kelemahan saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.